Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang banyak sangat. Nikmat yang penting itu adalah antara nikmat yang penting dalam kehidupan kita adalah nikmat beragama, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita dapat mendengar tazkirah, mendengar ceramah, mendengar nasihat juga merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan juga rezeki, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara bentuk-bentuk rezeki Allah kepada hamba-Nya ialah diberikan kita ilmu, diberikan kita ilmu untuk kita dengar, untuk kita amalkannya. Bahkan ia juga termasuk tanda Allah Subhanahu Wa Taala kasih tentang kepada seorang hamba-Nya, diberikan ilmu pengetahuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita akan sambung daripada hari beringat, tazkirah kita mari beringat. Seperti biasa saya akan sambung daripada tazkirah saya yang sebelum ini, iaitu masih lagi membicarakan tentang kitab Syekh An-Nawawi Al-Bintani yang bertajuk Nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalani kehidupan sebagai hamba untuk membuat bekalan menuju hari akhirat. Itu dia punya terjemah yang lebih panjang lah dia punya tajuk dia punya kitabnya. Jadi kita berkaitan masih lagi dalam tazkirah ataupun nasihat tentang dua poin. Pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lepas, sesi saya yang sebelum ini berkenaan dengan perkara maksiat, perkara maksiat yang mana secara ringkasnya maksiat itu ada dua daripada mana dia timbul, di mana dia dilakukan, sebab apa? Ada daripada dua perkara. Pertama, sama ada ianya daripada syahwat, keinginan seorang hamba itu nak lakukan. Kemudian satu lagi ialah daripada kesombongan. Sombong ini lebih bahaya. Melakukan dosa, melakukan maksiat kerana sombong, kerana bangga dan bersombong. Sombong ni seperti mana kita tahu tentang takrifnya ialah meremehkan orang lain dan juga menolak kebenaran. Dia seorang itu rasa dia kuat, dia kaya, dia banyak harta, dia begini-begini apa yang dimiliki, kemudian dia melekehkan kenapa nak buat berpuasa, kenapa nak solat, dia meremeh-remehkan suruhan Tuhan. Ini bahaya, ditakuti tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat. Dan perangannya telah lalu. Ia bersambungan, pada hari bersambungan daripada perkara yang sama. Syekh An-Nawawi Al-Bintani ia menukilkan daripada kata-kata ahli zuhud. Man aznama dhanban wa huwa yadhhak fa inna Allah yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah yudkhiluhu al-jannah wa huwa yadhhak. Kata sebahagian ahli zuhud, barang siapa yang melakukan dosa, man azdama dzamban, barang siapa melakukan dosa dalam keadaan dia ketawa, maka pasti sungguhnya Allah akan masukkannya ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Dan barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah di dunia ini, maka sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkannya ke dalam syurga dalam keadaan dia gembira, dalam keadaan dia ketawa gembira. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya pada sesi ini saya ingin sama-sama ajak kepada para jemaah untuk kita sama-sama bermuhasabah tentang perkara yang dikongsikan. Barang siapa yang, daripada kata tadi, barang siapa yang melakukan dosa, man azlama dzamban. Apa makna azlama dzamban? Barang siapa yang melakukan dosa. Apa maksud dosa di sini? Seperti mana dia punya takrifnya telah lalu, iaitu yang telah saya kongsikan pada tentang maksiat. Saya mungkin sebenarnya banyak lagi penerangan ataupun definisi
daripada para ulama tentang makna dosa secara detailnya, kan? Pasal apa? Bahasa Arab ni kaya dengan kalimah-kalimahnya, perbendaharaan bahasa dia, kosakata tu banyak, kaya. Jadi di sini az-zambu, dosa di sini ialah antara maknanya ialah sesuatu yang menghalang kamu untuk menuju Allah. Itulah dosa. Maksudnya apa perkara yang seorang itu menjadi penghalang pada seorang itu untuk dapat pengampunan Allah, untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapat kasih sayang Allah, untuk dapat pahala daripada Allah, maka perkara tersebut itulah dia bukan dosa, menjadi penghalang. Dia tak buat, maksudnya dia tak buat perkara yang mendapat rahmat Allah, dia buat benda yang lain. Dia buat benda lain tu ialah yang menghalang kita untuk menuju Allah, itulah dosa. Dan berbagai riwayat lagi, berbagai definisi lagi yang ada, yang boleh kita simpulkan ialah setiap perkara yang dipandang jelek, yang dipandang buruk oleh syariat tentang satu perkara, maka dan juga didapat peringatan ataupun hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap pelakunya, maka itulah dinamakan dosa. Itu secara ringkasnya tentang makna dosa. Kemudian sebelum itu, pertama sekali ialah siapakah ahli zuhud? Syekh An-Nawawi datangkan kata-kata sebagian ahli zuhud. Siapa ahli zuhud? Ahli zuhud ni ialah bukanlah orang yang terus meninggalkan dunia ni saja, terus tinggalkan dunia, terus nak pergi ibadat je, tak. Zuhud ni ialah mereka walaupun mereka memiliki dunia, tapi dunia itu tidak memberi kesan pada hati dia. Keduniaan itu tidak memberi kesan seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah. Hati dia tak terkesan dengan dunia, mendapat keuntungan dunia, hati dia tak terkesan. Kehilangan tentang kedunia pun hati dia tak bersedih. Itu tanda orang-orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kata-kata hikmah mereka, antaranya ialah yang perlu kita muhasabahkan ialah orang yang melakukan dosa dengan ketawa Allah akan masukkannya ke dalam neraka dalam keadaan yang menangis. Kita kadang rasa perkara ini macam besar, maksudnya melakukan dosa sambil ketawa, macam saya tak je, kan? Sebelum itu sebagai muslimin, apabila kita terjebak melakukan dosa dengan kesilapan, hendaklah pertama sekali apa? Kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang lemah sebagai muslim, sebagai manusia tu kadang kita lemah. Nak istiqamah tu kadang banyak halangan. Kadang-kadang kita terjebak, dan kelemahan itu, dalam keadaan kelemah tu kita terjebak melakukan dosa. Pertama sekali hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa sedih, menyesal terhadap dosa yang kita lakukan. Itu sebenarnya sebagai seorang muslim. Tapi masalahnya yang lain pula ialah apabila seseorang itu, bila dia melakukan dosa dan kesilapan, dia rasa gembira, dia rasa seronok. Kalau kita lihat makna dosa tu, kita faham, kita kena pelajari tentang apakah itu dosa. Kita kena tahu kita kena ada maklumat tentang apa itu dosa. Kadang kita melakukan ini tanpa kita sedar. Kita rasa benda tu tak ada apa-apa. Contohnya, kita mengumpat seseorang. Mengumpat ni menjadi kelaziman masyarakat masalahnya. Tak kira lah mana-mana negara sekalipun. Kadang-kadang mengumpat itu menjadi satu kezaliman. Itu kelaziman. Bukan kezaliman, kelaziman, kebiasaan. Selama kita mengumpat, kita gembira. Kita mengumpat, kita seronok, kita rasa kelakar. Kita tahu lah. Kita mengumpat, ataupun kita ejek-ejek orang tu. Ejek-ejek. Ataupun kita mempersenangkan dia. Kita rasa lucu, kita ketawa. Kita troll, sekarang ni troll seorang itu. Kita pun kita pun rasa seronok, kelakar kan. Kena pula tu dengan time dia tu, memang kita pun rasa terbahak-bahak. Lepas tu kita komen dekat media sosial lah, saya tak boleh berhenti nak ketawa ni, sampai senak perut saya, kelakar, dapat troll, bahasakan orang tu. Lepas tu kita kasih
Kita buat kelakar, maksudnya kita kelakar orang lain pun sokong, kita berasa seronok, kita pun panjang, sampai ratus-ratus kita punya dapat komen kita seronok. Tapi kita sedang buat dosa, kita sedang mengumpat seorang itu, kita sedang troll seseorang itu, kita sedang apa-apa lah yang berkaitan dosa dengan orang lain yang kita tak perasan, yang kita tak sedar. Jadi itulah masalah kita sebagai seorang Muslim. Kita tak kenal erti dosa. Dosa ni kan kita fikir suatu yang besar yang kita tahu, minum arak, berzina, membunuh, apa lagi, macam-macam, mencederakan diri, membunuh diri, itu dosa besar lah. Tapi sebenarnya banyak juga, lebih kurang dosa-dosa besar ni, ulama katakan lebih daripada 70 mungkin lebih, 80, 70 dosa-dosa besar yang kita kadang tak sedar pun, kadang kita terjebak melakukan dia. Jadi hendaklah kita fikirkan, hendaklah kita renungkan setiap kali kita buat tu, adakah perkara ini beroleh dosa atau beroleh pahala. Kita kena stop kita punya dosa dan kesilapan. Apa yang kita kebiasaan, kalau benda itu perkara itu dosa dalam agama, nak kita stop, jangan lakukan lagi. Lebih-lebih lagi inilah tentang bahaya media sosial sebagai contoh. Sebab seorang itu takkanlah dia akan lakukan dosa dan kesilapan terang-terangan kan. Kalau dekat media sosial sebagai contoh media sosial, dia boleh fakekan dia punya account. Jadi orang tak kenal dia. Tapi Allah tahu, malaikat tahu. Malaikat sentiasa tepi kanan kiri tu menulis dosa pahala. Jadi hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara kesilapan yang kita lakukan, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena belajar lagi tentang pahala dan dosa dan pahala, tentang perintah Allah, tentang larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak terus terjebak dalam dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama yang terdahulu ada mengatakan bahawasanya janganlah kamu lihat satu dosa itu kecil. Sebagai penutup ni, dosa yang kecil pun jangan. Tapi kita lihat kepada siapa yang kamu melakukan dosa. Maksudnya, kita melakukan dosa itu adalah larangan Allah. Jadi kita lakukan tu, sebenarnya kita telah buat kesilapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita naik kereta, kita terlanggar kereta polis, apa perasaan kita? Kita sendiri naik ke bawa kereta kan, ataupun kita naik motor, kita yang langgar, mana perasaan kita? Kita buat kesilap lah, langgar walaupun sikit, pasal kita takut sangat kan, pasal kita langgar orang yang kita hormat, kita rasa takut. Tapi sebenarnya dosa itu lebih lagi. Dosa ni adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan tadi itu, hendaklah kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan menangis tentang kesilapan kita. Walaupun kesilapan itu kecil, kita kena merasa menyesal. Kalau kita melakukan ketaatan sambil kita menangis, maka nanti dekat akhir nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan seorang itu ke dalam syurga dalam keadaan gembira. Dan kalau kita ingat lagi hadis tentang tujuh golongan mendapat naungan Allah, salah satu ialah siapa? Mereka yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala lalu berlinang air matanya. Maka orang ini, golongan ini akan mendapat naungan yang khusus di bawah arsy nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita untuk kita istiqamah dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga beri kekuatan kepada kita untuk kita meninggalkan dosa dan kesilapan, insya-Allah. Saya sudahi kata-kata saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.